Sebab dia kerja ni lambat. Dia apa dah? Dia apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-puan, pertama sekali marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya sekali lagi kita dapat bertemu tuan-puan. Malam ni kita slot baru tuan-puan ataupun hari baru, kita tambah satu lagi. Kita sambung topik kita masih lagi dalam tajuk baru kita, iaitu tata cara tayammum di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Muka surat 32 tuan-puan, muka surat 32. Tajuk pertama, syarat sah tayammum. Oh, Jawi. Oh, Jawi. Saya lupa. Jawa. Kalau Jawa 32. Kalau Rom 14. Jawa 30. Jawa dia ke depan sikit 32. Jawa tu Jawi lah tuan. Oh, dulu panggil bangsa Jawi. Ini sebuah Jawi kan. Baik, tajuk pertama dalam tajuk subtopik pertama dalam tajuk tayammum, iaitu syarat sah tayammum. Barulah subtopik yang kedua fardu tayammum, subtopik yang ketiga sunat tayammum, dan subtopik yang terakhirnya perkara yang membatalkan tayammum. Itu antara kandungan dalam tajuk tayammum. Tajuk terakhir tayammum dia fokus kepada isu tuan-puan, isu tayammum dengan sebab sakit itu last sekali. Isu tayammum dengan sebab sakit yang tak boleh kena air, dan isu yang kedua tayammum dengan sebab sakit tak boleh kena air dan ada balutan. Itu last. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, adalah disyaratkan. Baik, ini tajuk pertama, syarat sah tayammum. Baik, syarat sah tayammum ni tuan-puan merujuk kepada perkara yang kita mesti follow sebelum tayammum. Sebelum kita nak tepek debu ke muka, nak ambil debu buh di tangan, dia kena jaga 6 perkara. Tu dia panggil syarat sah sebelum tayammum. Jadi sebelum kita nak tayammum, mesti kita jaga 6 perkara. Jadi bahasa akademik atau bahasa fiqh dipanggil syarat sah tayammum. Bahasa kita dipanggil perkara yang mesti kita buat untuk memastikan perbuatan tayammum kita tu sah. Itu dipanggil syarat sah. Minggu lepas kita dah bincang yang kata makna tayammum. Kita dah tahu apabila sebut tayammum, dia minda kita nampak merujuk kepada perbuatan menyampaikan debu ke muka dan
perbuatan menyampaikan debu kedua tangan, itulah dipanggil bahasa syarak dipanggil tayammum. Makna dia panjang, makna dia ataupun dipanggil takrif dia panjang. Jadi senang cerita, kita sebut nama. Sebab itu dipanggil tayammum, itu ismun. Musamma dia ialah kena kepada diri tayammum, iaitu perbuatan menyampaikan debu ke muka dan juga perbuatan menyampaikan debu ke dua tangan hingga ke siku. Dalam bahasa syarak, perbuatan tersebut dinamakan tayammum. Baik itu apabila kita kata luka di kaki, maka tayammum. Tak perlulah tanya tayammum di mana. Kalau tanya tayammum di mana, dia tak kenal lagi diri tayammum. Apabila luka atas belakang, tak boleh kena air atas belakang, nak mandi wajib tak sempurna. Tempat yang boleh dia mandi wajib itu dia basuh dengan air. Kemudian ada tempat luka balutan atas belakang itu dia kena mandi, dia kena tayammum. Maka nak tayammum kat mana? Tak perlu tanya tayammum kat mana. Just cakap kat dia tayammum. Kalau dia kata nak tayammum atas belakang, itu dia tak faham tayammum. Yang kata tayammum itu menyampaikan debu di muka dan di tangan. Itulah tayammum. Tayammum tu ismum, maksudnya nama. Jadi kita bercakap nama. Sebab itu dia panggil sistem syarak ini semuanya ada nama. Sembahyang itu nama, puasa itu nama, zakat itu nama, salam itu nama, nazar itu nama, pinjam meminjam itu nama. Tetapi diri musamma, diri dia tu yang kita nak kena faham dari sudut syariat, supaya implement kita, perbuatan kita menepati dengan sistem syarak yang betul. Seperti tayammum. Tayammum itu sekadar nama. Kenapa ada nama? Kerana mudah untuk kita sebut, mudah untuk kita panggil. Sebab kalaulah tak ada nama, panjang nak bercakap. Tu bila nak ke mana tu? Nak pergi cari debu. Nak buat apa? Nak buh debu di muka dengan tangan lah. Panjang tu. Ringkas aja sebut nama. Tu bila nak ke mana tu? Pergi cari debu. Kenapa cari debu? Tak boleh kenai nak tayammum. Maka ringkas. Sebut nama ringkas. Baik, settle. Itu tayammum. Tengok syarat nak tayammum. Adalah syarat meluluskan. Ini meluluskan ni sah. Dia terjemuh daripada sah. Adalah syarat meluluskan, yakni sah, seseorang itu bertayammum. Yakni seseorang itu buh debu di muka dan buh debu di tangan hingga siku. Enan perkara. Enan perkara itu dalam bahasa Arab dipanggil khabar. Syarat meluluskan itu dipanggil mubtada dari sudut nahwu bahasa Arab, grammar. Walaupun Jawi itu pun dia ada grammar bahasa Arab juga. Itu dia panggil keunikan bahasa kitab Jawi. Walaupun nampak macam kitab Jawi itu pun, tetapi dari sudut uslub ataupun gaya bahasa dia tidak meninggalkan nahwu Arab. Tapi dia tak ikut nahwu BM kita, tak. BM kita lain. Ini dia ikut nahwu Arab. Kitab Jawa nahwu Arab. Patut kitab Jawa BM lah. Dia tak ikut kata apa, grammar BM kita yang kita belajar di sekolah, tak. Dia tak ikut. Adalah syarat meluluskan, itu khabar. Dia nak cerita apa? Khabar di belakang, mubtada depan. Khabar tu enan perkara. Dia nak ceritanya peraturan yang kena follow ini ada berapa? 6. Tu. Pertama, peraturan yang pertama, cuma yang pertama ni tuan-tuan, dia nak cerita secara umumnya sebab tayammum tak ada dua. Tapi dalam bentuk syarat. Kita sebut minggu lepas, sebab tayammum ni pertamanya kerana tidak ada air. Tata cara sama. Dia beza sikitnya sebab yang kedua. Beza sikit. Tata cara tu dengan masuk, panggil apa? Ada sedikit perbezaan. Tata cara di antara tayammum pertama dengan tayammum kedua, sedikit perbezaan. Pertama, tayammum dengan sebab tidak ada air. Yang kedua, tayammum dengan sebab sakit tidak boleh kena air. Tayammum di muka dengan tangan lah. Cuma beza sikitnya. Kalau tayammum dengan sebab sakit tak boleh kena air itu, dia mazhab Syafi'i dia berbeza dengan mazhab Maliki dan juga Hanafi. Hanafi dan Maliki lebih mudah, tapi Syafi'i lebih ketat. Mazhab kita dia kena plus wudu, kena ambil plus dengan tayammum. Tu dia panggil wudu dan tayammum. Bukan ambil wudu dulu baru tayammum, tak. Dia dalam wudu itu mesti di plus dengan tayammum. Ada setengah orang dia ambil siap-siap wudu, basuh kaki, lap muka baru tayammum. Tak.
dia kena wudu, tempat yang boleh kena air. Anggota yang tak boleh kena air, tak boleh skip, kena ganti dengan tayamum. Baru kita boleh basuh anggota seterusnya. Itu dia punya protokol tayamum dalam mazhab kita. Dia nampak macam kompleks sikit lah. Simple saja. Cuma plus. Tu mazhab kita beza mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia mudah. Sakit kat mana pun main tayamum je. Tak payah ambil wuduk terus. Dia sama dengan tak ada air. Tu mazhab Hanafi dia lebih mudah. Tayamum dengan sebab sakit sama. Tayamum dengan sebab tidak ada air pun sama. Tapi kita lain. Jadi kita fokus mazhab kita, tuan-tuan. Sebab kalau kita nak ambil mazhab Hanafi, kena solat cara mazhab Hanafi. Dia qadiyah. Dalam fiqh dia panggil qadiyah yang sama. Qadiyah ni maksudnya case. Dalam satu case, solat tu dipanggil satu qadiyah, satu case. Dia package. Solat ni ada package. Apa package dia? Wudu. Maka wudu, yang kedua solat, dan perkara batal solat, perkara batal wudu, kena satu channel. Dia tak boleh campur. Itu cara kita boleh baca dalam kitab I'anatul Talibin, syarah bagi Fathul Mu'in Syekh Al-Iman Bakri Syatad sebut perkara ataupun syarat sah bertukar mazhab. Dia ada syarat sah dia. Bukan kata nak tukar mudah-mudah mazhab. Tak boleh tukar mazhab. Hari ni kita nak solat mazhab Hanafi. Maghrib tadi kan Syafi'i. Ni Hanafi. Kita nak solat insya' ni Hanafi. Maka dia kena komplit. Komplit mula daripada wuduk. Wuduk cara Hanafi, perkara batal wuduk cara Hanafi, solat cara Hanafi, batal solat cara Hanafi. Dia tak boleh rojakkan. Macam mana rojak? Ambil wuduk Syafi'i. Solat Hanafi. Perkara batal wuduk Hanafi. Dia kata, saya ambil wuduk tadi cara Syafi'i. Kemudian sentuh dengan isteri, tak batal. Kenapa? Kan Hanafi tak batal. Ambil wuduk cara Syafi'i. Perkara batal wuduk Hanafi. Tu dia panggil rojak. Dia panggil apa? Campur. Combo. Tak boleh. Itu ada 6 syarat sah pindah mazhab. 6 syarat sah pindah mazhab. Yang pertama disebut dalam kitab I'anatul Talibin, dinaqal dalam kitab Sulam Musib yang jilid pertama. Niat. Apa niat? Niat taklid mazhab. Dia nak tukar tu kena niat. Yang kedua, dia tak boleh campur. Dia tak boleh satu qadiyah, satu kes campur mazhab, tak boleh. Dia kena komplitkan satu. Jadi kita ni, kalau kita nak mazhab kita tuan, kena tayamum mazhab kita, sembahyang mazhab kita. Perkara batal tayamum mazhab kita. Sama. Okey. Pertamanya, ada uzur dengan sebab musafir. Pertama, syarat sah yang kita nak kena follow, nak kena ikut, kena patuhi, mestilah uzur itu dengan sebab musafir. Musafir di sini ni tuan-puan, dia merujuk murad dia nak musafir ini tak semestinya musafir, tapi dia nak kepada sebab tidak ada air. Dia panggil ghalib. Ghalib orang musafir ini biasanya kehabisan stop air. Itu di atas jalan ghalib dia panggil. Dia panggil ala sabili ghalib. Ataupun sakit, ataupun tayamu dengan sebab sakit. Itu dua sebab tayamu. Pertama sebab tidak ada air, yang kedua dengan sebab sakit. Maksudnya syarat membolehkan seseorang itu tayamu mahu ada dua sebab. Dia nak tayamu ni kena dapat salah satu daripada dua sebab ini. Pertamanya, sebab pertama tidak ada air. Sama ada dalam perjalanan ketika dia travel, musafir, ataupun dalam kampung. Kampung ni maknanya kediaman dia. Ketika dia bermukim ataupun mustautin. Disebut khas musafir kerana kebiasaan. Itu dipanggil ghalib. Kebiasaan di dalam masa musafir, sukar untuk kita mendapatkan air. Bukan kata murad nak musafir sahaja, bukan. Walaupun kita duduk di rumah, air tak ada pun boleh. Ini dipanggil sebab kita ketiadaan air. Keduanya sebab sakit yang tak boleh kena air. Bagaimana dinyatakan dalam syarat yang keempat. Dalam keempat ni, syarat keempat kita akan baca ciri sakit macam mana kita nak tahu. Luka sikit saja, luka kena pisau. Kena pisau, luka
pedih, balut, tak balut pun tak apa, balut pun tak apa. Boleh tak? Nak nilai macam mana pedih ni tak nak gunai, nak tayamum, kena di tangan sikit saja. Tapi tak boleh tak nak kena air kita, kena air sakit, kena air rasa pedih. Macam mana penilaian ciri-ciri sakit yang macam mana boleh ataupun sah untuk tayamum? Tu kena tahu. Ada 6 ciri yang disebut di dalam kitab lain. Kitab kita ni sebut 3-4 ciri saja, tapi yang detailnya disebut dalam kitab Tahrir Syarqawi, disebut dalam kitab Bajur Ibn Qasim syarah bagi Fathul Qarib, dan disebut juga dalam kitab Anatul Talibin syarah bagi Fathul Mu'in. Ada 6 ciri. Detail tu pan. Ada 6 ciri tu kita boleh. Duka sikit boleh tayamum. Kenapa? Dapat salah satu daripada 6 ciri. Itu nilai nanti nombor 4. Syarat yang keempat nanti. Baik, habis. Itu pertama tu pan. Jadi kita tahu dah syarat pertama ini, kita nak kena tahu tayamum dengan sebab apa. Sebab tidak ada air ataupun sebab sakit. Okay. Tidak ada air itu macam mana pula? Nanti dinyatakan dalam syarat akan datang. Dan sakit yang macam mana pula akan dinyatakan dalam syarat akan datang. Yang kedua, peraturan sebelum tayamum yang kedua, yang kata boleh tayamum yang kedua, masuk waktu sembahyang dengan yakin. Kalau dia tayamum awal ataupun tak sah tayamum dia, satah dia tak sah, walaupun cantik dia tayamum. Kita tengok tayamum dia ni berdebu cantik, berdebu di tangan dengan siku cantik, tetapi dia tak ikut peraturan belum tayamum. Dia tayamum awal, Zuhur 1.15 contoh. Pukul 1 tu dia dah get ready awal, tayamum siap-siap. Dia buat macam wudu. Tak boleh. Dia tak boleh samakan dengan wudu. Sebab wudu itu dipanggil taharah qawiyah. Adapun tayamum dipanggil taharah da'ifah. Taharah qawiyah ini iaitu bersuci yang real, bersuci yang sebenar. Dia ada keistimewaan dia, kekuatan yang tersendiri, sehingga mana tak masuk waktu dah boleh ambil wudu awal. Tetapi tayamum dipanggil taharah da'ifah, taharah pengganti sahaja, taharah yang lemah, pengganti, maka dia tak sama dengan kekuatan wudu. Dia kena masuk waktu dulu baru boleh tayamum. Itu yang kedua. Ya. Kalaulah kita tayamum kerana solat, kita tengok solat tu pula solat masuk waktu ataupun solat kerana sebab. Dia boleh tayamum ni dia ada 3 sebab. Pertama, tayamum untuk solat wajib. Yang kedua, tayamum untuk solat sunat. Dan yang ketiga, tayamum untuk pegang Quran. Kita nak pegang Quran, tak boleh tak ada wudu, maka kena tayamum. Jadi kita tengok bila kita nak buat mengikut situasi, mengikut sebab. Okey, pertama, contoh, kita nak tayamum ni untuk apa? Untuk sembahyang wajib. Maka sembahyang wajib kita kena tengok masuk waktu dia. Okey, yang kedua, kalau nak sembahyang sunat, sunat ni ada 2 pula, ataupun sunat ada 3. Kategori sunat ada 3. Pertama, sunat yang mempunyai waktu. Tunggu waktu dia masuk dulu. Baru ambil tayamum. Contoh, tak boleh. Okey, contoh. Kita kalau ambil tayamum kerana ataupun tujuan untuk sembahyang wajib, dia boleh, formula dia 1 tayamum, 1 wudu, 1 wajib, dan boleh sunat. Dia boleh. Dia dibenarkan tayamum ni tuan-puan, formula dia, kaedah dia sekali je. 1 kali tayamum dibenarkan 1 fardu sahaja. Maghrib, isyak tak boleh. Qada pun tak boleh. Tapi dia boleh beberapa sunat. Dia boleh. Sunat tak perlu bilang. 2, 3 boleh. Berapa banyak boleh. Ba'diyah boleh, dia nak buat sunat mutlak boleh, nak buat sunat hajat boleh, baca Quran boleh. Dia ranking 3 tu, atas tu dia boleh buat ke bawah. Tapi ke bawah dia tak boleh naik ke atas. Dia ada 3 ranking niat. Nanti kita akan belajar dalam topik khusus niat. Fardu tu dia ada 5 fardu tayamum. Salah satu daripada 5 itu niat tayamum. Tempat niat dan ranking niat. Tempat niat ada 2, nak niat kat mana, dan ranking niat tu mengikut ibadat. Okey, contoh macam mana qabliyah. Bila dia nak boleh buat solat qabliyah, boleh tayamum qabliyah apabila masuk waktu. Apabila masuk waktu wajib, maka masuklah waktu qabliyah.
Jadi boleh dia solat, boleh dia tayamum. Tayamum itu untuk apa? Untuk sembahyang sunat qabliyah. Sebab dah masuk dah waktu qabliyah. Tunggu masuk waktu wajib, masuk waktu qabliyah. Bila masuk waktu ba'diyah? Selepas dia solat fardu, baru masuk waktu ba'diyah. Ba'diyah isyak belum masuk tuan-tuan. Ba'diyah maghrib bila masuk? Selepas kita solat maghrib fardu tadi. Dia tak boleh buat ba'diyah maghrib belum fardu. Contoh tuan-tuan, kita nak cepat, kita solat qabliyah maghrib, sementara nak tunggu untuk bila qamat, terus solat apa dia? Sunat ba'diyah. Fikir siap-siap dia tu. Lepas fardu sekejap lagi, belah aja. Nak cepat? Tak boleh. Sebab tak masuk waktu. Ba'diyah dia ada waktu dia. Qabliyah dia ada waktu dia. Jadi ba'diyah ni bila masuk waktu dia? Selepas waktu wajib. Bila habis, sama. Habis waktu wajib, habislah waktu ba'diyah. Habis waktu wajib, habislah waktu qabliyah. Itu kita belum belajar lagi dalam solat, dalam tajuk solat. Nanti kita akan belajar detail bab sembahyang sunat. Dan kategori sembahyang sunat yang ketiga, tuan-tuan. Okey, sorry. Sembahyang sunat ni ada dua. Pertama punya waktu, yang kedua punya sebab. Bila nak tayamum kalau kita nak sembahyang sunat yang punya sebab? Contoh, sebab dia banyak. Ada sebab mutaqaddam, ada sebab mutaakhir. Umumnya sebab ini banyak. Contoh, sebab gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Bila boleh tayamum? Ketika dapat sebab. Apabila gerhana sahaja baru kita boleh tayamum. Belum gerhana tak boleh. Dia panggil belum masuk waktu ataupun belum dapat sebab. Itu dipanggil sebab yang sebelum sembahyang. Melainkan sebab itu berada lepas solat, itu tak apa. Contoh apa? Contoh tuan-tuan, hajat. Sunat hajat sebab. Di mana sebab dia? Awal ataupun lepas solat? Lepas solat baru nampak sebab, baru dapat sebab. Itu boleh solat ketika kita nak sembahyang hajat. Kita dah ready semua nak solat hajat, kita boleh tayamum, kemudian kita solat hajat. Selepas solat hajat baru dapat sebab. Apa dia sebab solat hajat? Doa. Lepas solat itu kita pun berdoa, minta segala hajat kita. Istikharah, hajat dia termasuk dalam kategori sembahyang sunat yang mempunyai sebab, ataupun dia panggil yang maksudah. Ada yang ghair maksudah, ada yang maksudah. Ada yang bersebab, ada yang tidak ada sebab. Dan last sekali, kategori sunat yang ketiga, dia ada 3 saja. Kategori sunat yang ketiga ni tidak ada waktu, tidak ada sebab. Bila nak tayamum? Ketika nak. Sebab dia sebab tak ada. Dan waktu dia pun tak ada, tak payah tunggu. Apa contoh? Satu je, sunat mutlak. Yang tak mempunyai sebab dan tak punya waktu ni, contoh satu saja, sunat mutlak. Bila ketika kita boleh tayamum? Ketika kita nak mendirikan sunat mutlak, ambil debu, buh di muka, buh di tangan, terus solat. Tu kalau sembahyang yang mempunyai sebab dan sembahyang yang tidak punya sebab dan tidak punya waktu. Ya. Jenazah. Okey. Baik, cantik soalan. Dalam kitab ni kita tak ada. Kitab ni dia kita ringkas. Dalam kitab yang sebab besar tu pun tak ada disebut pendetailan jenis-jenis sembahyang. Nak tahu status itu. Status wajib, status sunat. Jadi jenazah ni tuan-tuan, dia status asal dia fardu. Fardu kifayah. Status asal dia. Tetapi ulama sebut, walaupun status asal dia fardu kifayah, tetapi dia berada dalam kategori sunat. Sebab itu, apabila kita ambil tayamum wajib, boleh combine dengan sembahyang jenazah. Tak perlu ambil tayamum lain. Sebab apa? Sebab status dia, walaupun dia fardu kifayah, tapi dia berada dalam sunat. Jadi kita tak perlu ambil 2 kali. Contoh tuan-tuan, kita solat fardu, tayamum, isyak. Tiba-tiba ada jenazah. Jenazah ni kalau dia punya status fardu kifayah, patut nak kena ambil lain, tayamum lain. Tayamum saja, wuduk tak payah, sebab wuduk tak batal lagi. Ni tayamum ni. Kalau wuduk pun batal, baru kita wuduk plus tayamum. Kalau wuduk belum batal, kena ambil tayamum saja. Sebab tayamum itu
Kenapa kena ambil juga wuduk tak batal? Sebab disebut oleh ulama fuqaha kita kerana mengikut syarat yang diperuntukkan. Peruntukan dia satu fardu, satu tayamum. Lepas tu kalau tak batal wuduk, tetap kena ambil tayamum. Tayamum sahaja. Sekejap je lah, mudah je tayamum, dah wuduk tak perlu ambil dah. Cuma kalaulah wuduk itu, kalaulah status sembahyang jenazah itu tak perlu kita 2 kali. Tak perlu kita nak solat dah isyak, datang pula jenazah lepas isyak nak kena solat lagi, tak perlu. Nak kena tayamum lagi, tak perlu. Sebab formula dia satu fardu, satu tayamum dan beberapa sunat. Dia boleh buat banyak mana sunat boleh. Selagi tak batal. Batal tu baru ambil lain. Itu disebut dalam kitab lain. Kitab Sulam Musibiyah jilid pertama pun sebut, Bajuri pun sebut, dan juga I'anatul Talibin. Ada satu lagi kitab, banyak kitab tuan. Saya hanya sebut rajukan yang saya belajar je. Tak larak hak lain tu. Banyak. Bukan kata 3 kitab tu saja ke? Bukan, 3 kitab tu hak kita belajar saja. Kita tak rajin tuan, tak banyak kitab lah kita belajar. Kalau orang lain berpuluh-puluh tuan, tak larak dia nak sebut. Murni Muhtajna, Tahrir Syarqawinya, Minhajut Talibin, banyak puluh kitab tuan, rujukan. Mazhab kita tu, mazhab kita. Tapi saya ni tak berapa rajin tuan. 3-4 kitab saja. Sebab satu kitab tu makan masa 6 tahun 7 tahun. Tu tak larat tu. Tu saya tak berapa rajin. Saya masa saya keluar pondok, saya duduk kawan-kawan masih lagi duduk belah-belah tahun. Saya setakat 13 tahun saya kata aku tak larat dah. Duduklah. Kau orang duduklah sampai ketua. Sampai ke umur 40. Ada tak? Umur 40. Rajin sungguh dia orang. Kita ni jenis bukan malas tu, tak apa rajin. Bahasa lembut tak apa rajin. Pemalas lah tu. Belajar pun 3-4 tu je tu. Orang kata duduk sebut orang sama je ustaz. Saya tak pernah duduk dengar sama je. Kalau dia mengajar tu je dia sebut kitab. I'anatul Talibin, Fathul Qari, Bajuri Ibn Qasim, Tahrir Syarqawi. Tak ada kitab lain. Yang tu je dia sebut. Memang tu je saya belajar. Kitab Jawi tu banyak lah tuan-tuan. Kitab Jawi tu kita biasalah kan. Kadang-kadang orang tak, dari segi teras orang tu kena sebut Arab. Sebenarnya Jawi pun sama juga. Rujukan kitab Jawi pun. Cuma orang kita ni dia punya Jawi macam alah Jawi. Tak ada ke kitab-kitab Arab. Sebenarnya Jawi sama. Sebab Jawi ni dia rujukkan di Arab. Okey, habis. Jadi masuk waktu sembahyang dengan yakin. Dari itu, oleh kerana itu, tidak sah tayamum bagi orang yang syak. Dia kena yakin tu, yakin masuk waktu. Adakah sudah masuk waktu atau belum? Dia syak. Masuk dah lagi. Masuk, kira masuk. Tu tak boleh. Dia kena yakin ataupun zon. Sekalipun kebetulan sudah masuk waktu. Kebetulan dia duduk syak tu memang rianya masuk waktu dah. Tapi dia agak-agak, tak boleh. Tayamum dalam keadaan agak-agak tidak sah. Dia kena yakin masuk waktu ataupun zon masuk waktu. Okey, settle yang pertama. Yang kedua, yang ketiga. Peraturan yang ketiga dan ketiga, mencari air lebih dahulu. Ni tata cara mencari air tuan. Jangan terus dia tayamum terus. Tak ada air ni dia kata ni. Terus tayamum, tak boleh. Dia ada tata cara dia. Dia ada protokol kena cari air. Macam mana cara mencari air? Ada 3 cara nak cari air. Okey. Mencari air lebih dahulu. Wajib cari air terlebih dahulu. Bukan terus tayamum. Mentang-mentang debu ada. Bunyi je tak ada air, terus ambil debu. Dan almari. Lama dia duduk get ready. Nak praktikal. Bila nak praktikal tayamum, dia kata belajar tayamum dah lama dah. Bukan tayamum, bukan boleh buat tiap-tiap hari tuan. Dia kena sebab. Kalau tak sakit, kalau tidak ada air, ada air, tak boleh tayamum. Dia lain dengan istinja. Tayamum dia lain dengan istinja tuan. Tayamum bukan kata hari ni kita rasa tak apa nak guna air sejuk kita tayamum. Tak boleh. Istinja tak apa. Orang kita dia bertukar istinja dengan tayamum. Dia kata istinja ni tayang batu tak ada, air tak ada, boleh guna batu. Tak. Air ada boleh guna batu. Hari ni tak rasa tak nak guna air. Hari-hari guna air, guna batu. Boleh. Dia tak sama dengan tayamum. Habis batu.
Dia kata mentang-mentang rasa selesa, boy, selesa guna tisu rupanya. Baik kita guna tisu, tak payah guna air. Tapi kita ni tuan-puan, kita dah belajar istinja. Kita duk buat guna air itu ranking yang afdal, pahala yang besar. Sebab dia 3 ranking istinja ni. Ranking yang pertama, batu sahaja. Ranking yang kedua, air sahaja. Ranking ketiga paling tinggi, batu plus air. Tu jangan kita buat tu. Tonyoh dengan tisu dulu, baru hantam dengan air. Itu yang afdal, ranking tinggi. Buh tisu dulu dalam bilik mandi kita. Jangan tisu basuh muka, tisu muka tu tak boleh, licin. Tisu hak keras tu. Jadi bukan kata ada orang sebut tuan-puan, dia kata mana istinja dengan batu tak boleh pakai, dia kata ni tak basuh berak ni. Tak basuh berak apanya, istinja dah tu. Dia ingat basuh sahaja barulah orang panggil istinja. Tak. Istinja yang paling dia panggil ranking paling bawah adalah menggunakan batu tanpa air. Tapi kita dah belajar sebelum ni, hanya dimau untuk diri dia. Sebab dia tak clear betul. Bauan masih ada. Dia tak clear bauan. Batu tidak boleh menghilangkan bau. Air je menghilangkan bau. Tapi walaupun tak hilang bau, tetap dimaafkan untuk diri dia, sah solat dia. Itu dia panggil solat tak basuh berak sah. Tapi kena guna batu lah. Bukan tak basuh berak, batu pun tak istinja. Tu memang fail lah. Itu memang fail betul. Hak tak basuh berak kita dah bincang belum ni, iaitu hak jenis berak yang tak wajib basuh. Sunat basuh. Sunat dia kata tak perlu basuh lah. Yang tu yang betulnya. Semayang tak basuh berak, iaitu berak yang tak wajib basuh. Yang tu tak apa. Sunat basuh. Kan ada kita bincang belum ni, ada 5 hukum istinja kan. Wajib istinja, haram istinja, sunat istinja, makruh istinja. Yang sunat tu istinja, sunat istinja, iaitu najis dia tu keluar najis yang kering tak melengkap. Dia exhaust dia licin, bersih, clean. Yang tu sunat sahaja, bukan wajib dia basuh. Tak basuh pun tak apa. Semayang dalam keadaan tak basuh tak apa. Walaupun jadi imam tak apa, imam tak basuh berak, ikut boleh ikut. Siap cakap, oi, apa kau orang berani ikut aku ni? Aku baru lepas berak tak basuh ni. Confident dia. Tapi dengan syarat betul lah. Jangan jangan jenis tak lulu lah. Dan ketiga, cara cari air, kita tengok ada 3 cara, 3 langkah cari air tuan-tuan. Mencari air terlebih dahulu di mana tempat ia berada dari kawan-kawan. Baik, langkah pertama dia kena cari air di sekitar dia. Maksudnya cari tempat kediaman dia dulu. Kalau dia duduk di rumah, cek di rumah dia. Cek semua, dapur dia ada air, tak ada air, dan bilik mandi, semua cek. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua, dia terus yang kedua di sini. Dan yang keduanya, dia kata di mana tempat ia berada. Betul, langkah pertama lah, di mana ia berada tu. Dan yang kedua, dari kawan-kawan. Yang keduanya, dia kena cari air sekitar. Maksud sekitar ni, jiran-jiran dia. Dia kena tanya jiran. Tu dia panggil kawan-kawan tu. Kalaulah dia travel, kawan-kawan travel dia lah. Kalau dia duduk di rumah, dengan jiran-jiran dia. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, dan di sekeliling tempat itu. Yang ketiga, langkah ketiga macam mana? Dia kena cari air. Ini wajib ni, bukan sunat. Sunat tak apa, sunat pergilah kadar jauh mana pun tak apa. Itu sunat, tapi wajib. Maksudnya, kalau dia tak pergi jauh pun boleh tayamum. Ini kita nak tahu langkah ketiga. Kita nak tahu jarak, kadar jarak mana. Yang ketiga ni, jarak wajib cari air, iaitu, dia kata sekitar dia itu, haddul ghawth. Haddul ghawth ni satu istilah di dalam ilmu fiqh. Bahasa kita dia panggil apa? Bahasa kita haddul ghawth ni dia nilai menggunakan suara ori. Suara kita. Suara ori ni yang suasana pula, suasana hingat. Suasana dipanggil suasana hingat bingat ni. Suasana yang bising ya, suasana bising. Jadi ketika mana ramai ni, suasana bising-bising ni, kita panggil, kita jerit, kita pekik dia panggil. Kita laun. Laungan yang kuat. Maka kadar suara dia boleh pergi kadar jarak mana.
Itu anggaran. Kita ramai-ramai duduk di surau ni sembang, jangan sunyi macam ni. Sunyi macam ni lagi jauh boleh pergi. Duduk sembang semua ni, janganlah sembang. Cerita je, nanti tuan berkata, jom kita sembang. Jadi kita panggil, kita jerit, pekik, laun. Tolong. Ataupun bukanlah panggil nak cari air. Ada air. Tak. Maksudnya berlaku kecemasan. Apa saja berlaku kecemasan, kita nak panggil orang minta tolong. Panggilan kuat. Maka kadar berapa jarak? 100 meter, 200 meter, 500 meter jauh tuan-tuan. Jangan 500 meter jauh. Tak dengar 500 meter. Pakai mic ni boleh. Ni dia bukan pakai mic, ori. Anggaran kita lebih kurang 100 ke 200 meter lah. 1 meter tu dekat aja depan tu je. 200 meter. Kat kedai tom yam. Bukan tom yam depan tu. Depan tu. Tu je. Jadi kadar wajib cari air tak jauh. Ini pun bukan air jual ni, air free. Kalau jual di dalam kitab yang besar dia sebut pula. Kalau jual itu dia mampu beli, baru wajib. Kalau tak mampu, lain. Ni kira asal perkiraan. Itu langkah yang ketiga. Dan dikeliling dan mencari air di sekitar, yakni dikeliling tempat itu. Dianggarkan. Diagak tu mana? Dianggarkan. Ini anggaran. Ada air itu sejauh kira-kira ataupun sejauh sampai didengar suara menjerit. Itu dipanggil haddul ghaus. Suara jeritan dalam suasana yang bising. Anggarlah kita dalam 100 ke 200 meter. Itulah 300 meter tu pun dah jauh dah, tuan-tuan tak dengar dah. Okey. Itu 3 langkah. Ada langkah yang keempat, tuan-tuan. Sekiranya wajib juga langkah keempat ni, sekiranya kita pergi contoh 200 meter, kedai sekitar 200 meter tu dah tak ada air, cuma yakin kita berada di 200 meter tu, yakin depan menu ada air, yakin. Kalau tak yakin tak wajib pergi, dah boleh tayamum dah. Kita pergi tengok di pasar raya sekitar 200 meter rumah kita, kedai runcit 200 meter rumah kita, dah tak ada air, semua stok air tak ada, maka boleh tayamum. Cuma langkah keempat ni, sekiranya kita yakin depan tu pasar raya Lotus tu ada jual air, ada stok air, yakin, bukan tak yakin. Macam mana yakin? Disebut dalam kitab Sulamus Sibiah, kita nampak tu dengan yakin. Kita nampak macam mana? Sebelum balik tadi kita nampak, kita singgah kedai tu ada air, kita balik tengok rumah kita air tak ada. Itu dipanggil yakin. Maka jarak mana yang wajib kita pergi? Dia kira pula farsakh. Disebut dalam kitab Tahrir Syarqawi ataupun Sulamus Sibian, dia kata sekira-kira setengah farsakh, iaitu 3 km sahaja yang wajib pergi. Tu pun yakin. 3 km maknanya setengah farsakh ini ditukar dalam kilometer, sekitar 3 km sahaja wajib pergi cari air sekiranya yakin. Kalau tak yakin cukup sakat 200 meter saja. Contohnya kita tak keluar lah. Hari ni tak keluar lagi. Tak yakin lah, kita tak tengok. Melainkan kawan kita yang yakin, dia baru pergi beli je. Itu orang lain. Itu orang lain yang beritahu kita. Dia yakin. Dia yakin. Sebab dia baru lepas beli saja. Dia pun beritahu kita, di Lotus aku baru lepas beli. Ada. Itu wajib kita pergi. Sebab kadar kita dengan Lotus ini tak lebih 3 kilometer. Tapi kalau lebih 3 km tak wajib pergi. Tak, kalau nak pergi, sunnah. Ni cerita wajib dulu ni. Kalau nak pergi tuan-puan, sampai Seremban boleh pergi. Dah rajin sangat, kemampuan ada, duit ada, masa ada, pergilah. Jauh pun itu sunnah. Tapi kita duduk bincang ni hak wajib sebab kita nak tayamum. Air ada Jangan kata Seremban sebelah ni pun ada. Cerah ke taman sebelah ni ada air. Tapi kita tak nak pergi, boleh tak tayamum? Boleh. Sebab wajib, kadar wajib kita dah cari. Itu penting nak tahu mana kadar wajib, mana kadar sunat. Lebih kadar wajib kita itu pergi, itu sunat kita pergi cari. Sebab kalau kita ada kemampuan, masa, duit dan sebagainya, elok kita pergi kerana untuk dapat sunat. Jadi
Dia nak tuan-puan kalau ada air jauh dan kita mampu pergi, kerana orang panggil apa? Air itu adalah taharah qawiyah. Kita kena guna taharah yang qawiyah, kena guna air. Sebab air itu dipanggil alat semata-mata alat bersuci yang sebenar. Sebab tu sunat kita guna air kalau situasi yang kita mampu. Habis yang ketiga, yang keempat tuan-puan. Yang keempat, kita nak tengok ciri sakit yang macam mana boleh guna air. Luka yang macam mana boleh kita guna air. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, syarat yang keempat daripada 6 perkara ataupun 6 syarat sah sebelum tayamum. Uzur menggunakan air. Memakai ni menggunakan air. Yang ni uzur dengan maksud sakit yang tidak boleh menggunakan air. Kita nak tahu ciri sakit yang macam mana boleh guna air. Walaupun luka sikit saja. Bukan luka banyak pun. Umpama takut badannya jadi binasa. Ini ciri pertama. Dia ada 6 semua tuan. Nak nilai yang kata sakit yang macam mana ini, 2 kategori orang yang menilai. Kena nilai ada 6 ciri. Dan siapa nak nilai ni? 2. Pertama, tabib yang adil, doktor yang adil. Kena refer doktor yang adil. Bukan doktor yang fasik, doktor yang adil. Orang tanya macam mana nak adil ni doktor ni? Bukan adil kita, bukan adil pada syarak. Kita adil mudah saja. Bagus ni, bagus, mudah je. Tak, adil. Pertamanya Islam, dan non-Muslim awal. Tak boleh tanya. Yang pertama Islam, yang kedua ciri dianya, yang kedua doktor yang adil ini, pertama Islam, dan yang keduanya doktor yang lepas hal ehwal basic fardu ain. Macam kita kan ada doktor, kan mudah, kita mudah tanya. Mudah tanya doktor ada. Tak perlu telefon doktor jauh-jauh, tak perlu pergi klinik. Ni sakit saya ni doktor, tolong boleh tak nak tayamum? Doktor pun pening. Doktor kata mana ada balutan, doktor pun dia ingat balut je boleh tayamum. Tak balut pun boleh tayamum. Doktor tengok, alah luka sikit dah tayamum apa ni? Sebenarnya luka sikit pun boleh tayamum. Itu kena tengok doktor yang adil. Maksud adil itu doktor yang beres ilmu basic. Maksud ilmu basic ni ilmu sistem bersuci. Dia kena tahu tata cara wuduk, tata cara tayamum, syarat sah tayamum, macam mana nak balut. Dia ada etika balut. Nanti kita akan belajar akan datang, ada etika balut. Doktor dia bukan boleh hantam je. Hantam tu ikut dia punya ilmu dia lah. Tapi kena combine dengan ilmu syarak. Sebab apa? Sebab dia ada kesan pada qada. Balut tak ikut peruntukan, wajib qada. Kalau balut ikut peruntukan, tak wajib qada. Jadi syarat nak qada akan datang kita bincang. Dia ada cara balut. Nak balut ikut mana pun tak apa. Cuma dia punya kadar. Kadar itu. Okey, pertama, ciri. Dia ada 6 ciri tu apa? Ada, belum habis lagi. Orang yang nak nilai. Pertama, doktor yang adil. Dan yang kedua ialah orang yang ada ilmu asas tentang tayamum. Macam kita. Kita dah tahu ciri, 6 ciri. Dia boleh nilai. Walaupun dia bukan doktor, tapi dia tahu 6 ciri sakit ini, dia boleh nilai. Tak perlu boleh tanya doktor. Dia sendiri boleh nilai. Tapi kalau dia pun tak berapa cekap, kena tanya doktor yang adil. Baik, ciri pertama dia ada 6. Yang pertamanya ialah sakit yang berisiko boleh mati. Dia panggil berisiko hilang nyawa. Siapa nak tahu ni? Ni lah doktor. Doktor kata, Pak Cik, jangan kena air, Pak Cik, kena air mati. Pak Cik percaya, doktor cakap. Jangan kena air. Dia balik tak kena air, mandi pun tak. Walahnya jangan kena air di tangan je, boleh mati. Contoh. Tak boleh mandi ni, mati kena air, kena mati. Tu boleh tayamum. Tu ciri yang paling tinggi. Ciri yang kedua, sakit yang macam mana ataupun hilang manfaat anggota. Ciri yang kedua, sakit yang hilang manfaat anggota. Doktor kata kalau kena air, Pak Cik, hilang fungsi ni. Tu dipanggil manfaat anggota. Dia jadi lumpuh. Ataupun dia akan menyebabkan ada something lah, boleh berlaku komplikasi dan sebagainya. Bukan tak lumpuh dah, tapi berlaku komplikasi, pun sama. Tu dia kena refer pada doktor. Doktor kata kena air memang tak lumpuh, tapi
Tak boleh kena air, berisiko juga, komplikasi dan sebagainya. Itu kena tengok penilaian doktor. Yang kedua. Dan yang ketiga, ataupun takut. Biar, yang ketiga biar. Ini dalam kitab kita ni dia tambah lain. Okay, yang ketiga dan kitab yang lain, dia ada 6 semua. Yang ketiga tak disebut dalam kitab kita ni. Dia sebut atau hendak pergi mengambil air takut tu lain. Baik, yang ketiga tuan-puan, dalam kitab yang lain, yang ketiga iaitu takut ataupun dia panggil bimban. Takut dengan maksud bimban, kena air ni boleh menyebabkan sakit. Tak kena air tak sakit. Kena air ni sakit. Walaupun sakit tak kuat, boleh tayamum. Pedih sikit je dah boleh tayamum. Penilaian sakit tak perlu kuat. Tu kita kata kalau luka sikit pun dah boleh tayamum. Ini ciri yang ketiga. Ciri keempat apa dia? Ciri keempat, luka ni walaupun sikit ke banyak ke tak kisah, bukan sekadar sakit tetapi bertambah sakit. Dah duk sakit ni, duk pedih ni, kena air lagi pedih, boleh tayamum. Standard lah tuan-puan, ada jenis sakit yang kena air pedih. Tu boleh tayamum. Tak perlulah luka teruk sangat. Kita duk ingat luka teruk sangat. Luka sampai tercabut isi tu. Patah, luka. Tak, luka sikit pun boleh tayamum. Trauma takut air. Itu tak kalau doktor kata bahaya tak apalah. Doktor kata tak bahaya buat cik air. Tapi tak boleh, saya takut. Tu tak boleh tu, kena ambil wudu. Itu penting penilaian doktor. Dia tak sakit apa, tapi trauma kena air. Itu mental. Mental awal-awal lah. Mental tu tak payah dia tayamum. Usum dia lempar dalam kolah je. Tak payah tayamum. Dia kata takut air. Nanti tak apa meh. Usum dia lempar dalam kolah, bagi dia berenang. Hilang penyakit takut air. Dia mental. Dan mental ni tuan-puan tak wajib semayang dah. Semayang pun tak terpakai. Kalau dia gila memang tak wajib solat. Tak payah suruh dia solat. Kalau dia solat pun tak wajib. Dia solat pun tak sah. Walaupun cantik dia solat, tak sah solat dia. Sebab dia dalam keadaan gila. Melainkan dia sembuh gila. Wajiblah dia solat, sembuh gila. Okay, yang ke berapa tadi? 5 kan? Dia 5. Yang keempat tadi bertambah sakit, pedihlah, bertambah pedih. Yang kelimanya doktor kata, ni yang kelima ni penilaian doktor. Tapi kalau dia tahu pun boleh. Kalau kena air, luka ni lambat sembuh. Kalau dia tahu, tak perlu refer doktor. Dia kata, kalau kena luka sikit ni di tangan ni, tapi kalau kena air, lambat sembuh. Kena air, kalau tak kena air, cepat. Cik Mani tak ada cerita lah tuan-puan. Tu saya ke Cik Mani Ustaz, tak ada cerita. Ni kita cerita normal ni. Ke Cik Mani memanglah lambat sembuh. Ni tak pasal kena air ni. Kena air, lambat sembuh. Tu nombor 5. Dia kitab biasa sebut tuan-puan 5 je. Tapi ada kitab yang setengah kitab, dia tambah satu lagi 6. Sebab tu tuan-puan, kalau tuan-puan bertemu 5 pun betul, 6 pun betul. Sebab 6 ni dia tambah apa? Dia tambah yang spesifik, iaitu diambil kira juga yang detailnya. Sekiranya luka yang boleh meninggalkan kesan paru. Tapi diambil kira hanya satu je anggota zahir, iaitu muka. Lain tak dikira. Tangan tak dikira, badan tak dikira, kaki tak dikira. Sebab tu 5 je. Tapi yang ke-6 ni untuk muka. Kalau doktor kata you punya sakit ini, kalau kena air, dia kata memang tak sakit. Dia kata doktor, saya kena air okey je, tak sakit. Tapi tak sakit, tapi menyebabkan kesam ni. Kesan paru tak tinggal ni, tak siap, tak sembuh. Pakailah foundation apa pun dia kata. Doktor tahulah. Kita buat pola tahu. Tak apalah doktor, saya nak wuduk jugalah. Tak apalah dia nak wuduk juga. Nak ceritanya, boleh tayamum sekira doktor kata you punya luka ini boleh meninggal kesan paru. Dalam kitab Tarikh Syarqawi sebut apa? Islam menjaga maruah. Tapi muka je, lain tak boleh. Muka Islam jaga. Muka tempat orang nak pandang. Kalau sekiranya meninggalkan paru yang hodoh, maksud paru yang tak cantik. Itu yang ke-6. Habis.
Ini tambahan dia pula. Atau takut hendak pergi mengambil air disebabkan ada binatang buas. Ni isu nak ambil air kerana tidak ada air. Ambil air jauh ni isu tambahan kadar jauh tadi. Walaupun dalam 200 meter, ini dia tambah ni tuan-tuan, jarak 200 meter, tapi dia nak pergi tu ada halangan, tak wajib pergi juga. Patutnya dalam 200 meter tu dia kena pergi, sebab tu haddul ghaus. Dalam jarak 200 meter langkah cari air. Cuma dia kata ada binatang, ataupun hendak pergi mengambil air disebabkan ada binatang buas. Dia panggil ancaman, ancaman nyawa. Ataupun ada musuh, sama. Ataupun takut hartanya kena curi, ataupun kena rompak jika ditinggalkan. Ini tambahan-tambahan dalam isu mencari air tadi. Dalam isu mencari air. Baik. Dan kelima, kita tak urai tuan nikah, kita dah insya dah. Dan kelima, ada air di sisinya tetapi ia berhajat kepada air itu. Sebab yang kelima kena mudah je tuan, kita baca je, habiskan. Kita dah masuk insya. Tak perlu detailkan. Yang kelima dia simple, dia mudah dan kenal lagi mudah. Kelima ni apa? Peraturan kelima belum kita tayamum, kena pastikan. Kelima ni apa dia? Ada air, stok air banyak rumah kita, tapi kita nak tayamum dengan sebab tidak ada air. Boleh dikira tidak ada air. Tu. Kenapa? Kerana dia panggil tidak ada air pada maknawi, tidak ada air pada syarah. Walaupun air banyak rumah kita. Kenapa? Kerana air itu stop untuk kita guna, stop untuk minum kita dan anak keluarga kita, dan juga untuk kalau kita bela binatang yang muhtaram, binatang yang dimuliakan. Bukan binatang yang disunat bunuh. Ada air di sisinya, ada air di rumahnya, tapi dikira tidak ada air juga. Tetapi ia berhajat, ini memerlukan kepada air itu untuk minuman bagi dirinya, atau untuk minuman bagi binatang peliharaannya, sekalipun untuk masa akan datang. Sekalipun stok untuk seminggu, 2 minggu boleh. Sebab tak tahu bila nak ada air ni, dia stok siap. Besok, lusa, stok seminggu. Boleh. Jadi dia boleh tayamum. Walaupun air itu stok untuk minum dia, dan stok untuk minum binatang peliharaan dia. Mudah. Dan yang keenam, yang terakhir tuan-puan, tanah. Ini menggunakan debu tanah yang suci. Bukan debu mustakmal. Ini tiada mustakmal. Termasuklah segala jenis tanah. Apa pun tanah boleh, asalkan debu. Tak semestinya tanah tertentu dah. Boleh guna apa saja tanah. Tapi bukan guna tanah, debu. Debu daripada tanah. Sekalipun tanah kerana ubat. Boleh, tanah ubat pun tak apa. Mana contoh tanah ubat? Seperti batu kawi. Batu kawi ni tu pun ubat. Dia untuk ubat batu kawi. Sebab kita tak adalah batu kawi ni. Bukan kahwin, bukan batu kahwin. Batu kahwin yang lain. Ni batu kawi. Abang kita dia baca kahwin. Tu batu untuk kahwin lain. Dia batu kawi ni, dia banyak, dia bukan nama tempat. Cuma ada dijadikan nama tempat itu sempena batu banyak kawi. Macam Langkawi. Langkawi ni kenapa dipanggil Langkawi? Kerana sempena salah satu sebab dipanggil pulau Langkawi itu, pulau Kawi itu, kerana pulau tu dia banyak, dia ada 100 lebih pulau. Di Langkawi itu dia antara tempat-tempat dia ialah banyak di kepulauan itu batu yang nama dia Kawi. Sebab tu dipanggil land Kawi, dipanggil pulau Kawi. Dan dia ada hampir 100 lebih kepulauan kecil. Tu kena pergilah tuan-tuan, explore lah, tanya orang Kedah. Nak tahu pulau-pulau kecil yang ada di Langkawi. Banyak tempat saya duduk belajar tu pun ada batu kawi banyak. Di kalau orang Kedah tuan-tuan, di Kuala Neran ada batu kawi. Di Kok Dian ada batu kawi. Kena masuk belah kawasan hutan, dia banyak batu kawi. Jadi batu kawi walaupun nama batu, tetapi kawi itu, debu kawi boleh digunakan untuk tayamum. Jangan guna batu tu, tonyoh dengan batu, tak. Tak ada batu depan kita. Jangan tonyoh dengan batu, bukan. Batu itu debukan dia, hancurkan jadi debu. Kita hancurkan jadi debu, maka kita boleh guna untuk tayamum. Kerana ubat seperti batu kawi yang ditumbuk dan yang dibakar selagi belum jadi abu,
maka tiada sah tayamum dengan tanah yang bercampur dengan kapur, ataupun bercampur dengan debu tembikar, ataupun bercampur dengan pasir, pasir kasar, pasir halus yang tiada berdebu dan lain-lainnya. Apabila berlaku pada seorang uzur dengan sebab tidak ada air atau sakit dan ada syarat-syarat yang lain itu, apabila ia hendak sembahyang wajib ia bertayammun, kerana mandi hadas jika ada, dan juga kerana wuduk ganti daripada air untuk mengharukan sembahyang dan seumpamanya, sahaja, tidak untuk mengangkat hadas atau untuk menghilangkan najis. Baik, tata cara tayamum insya-Allah tuan-tuan kita sambung bulan depan, iaitu fardu tayamum. Fardu tayamum ada 5, kita akan bincang bulan depan, dan last sekali baru kita akan bincang isu tuan-tuan, macam mana isu tayamum dengan sebab sakit yang tak boleh kena air. Tayamum dengan sebab tidak ada air dia mudah saja. Tayamum yang kita akan fokus ialah tayamum dengan sebab sakit yang tak boleh kena air. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.